Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid semua. Saya Muallim Azmi, guru pendidikan Islam anda untuk hari ini. Topik yang kita akan pelajari pada hari ini adalah daripada bab akhlak Islamiah tingkatan 3, iaitu qanaah, hiasan peribadi. Murid-murid, apakah perasaan yang biasanya wujud apabila kita mempunyai rakan-rakan yang kaya, ada rupa paras yang baik dan berpangkat? Ya, kemungkinan akan wujudnya rasa iri hati dan juga dengki. Adakah perasaan ini wajar ada pada seseorang pelajar Muslim? Sudah tentu tidak. Lalu, apakah sifat yang sebenar perlu ada pada situasi tersebut? Untuk itu, jom kita fahami qanaah, iaitu satu sifat terpuji di dalam Islam untuk membendung rasa iri hati dan juga dengki. Qanaah dari sudut bahasa adalah redha, iaitu menerima dengan rasa tenang terhadap apa sahaja pemberian yang diberikan oleh Allah. Manakala dari sudut istilah pula adalah berasa cukup dan redha dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Ingat, 3 kata kunci penting, iaitu berasa cukup, redha dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah itu terlalu banyak. Contohnya iman, Islam, tubuh badan, akal, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ibrahim ayat 34, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya tidaklah dapat kamu menghitungnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda berkaitan qanaah, yang bermaksud sesungguhnya berjayalah orang yang memeluk Islam dan dikurniakan rezeki yang mencukupi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya redha dengan nikmat pemberiannya. Persoalan yang besar di sini, bagaimana hendak menjadi Muslim yang qanaah? Ada satu tips yang besar dan yang penting pernah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang bermaksud, lihatlah orang yang berada di bawah kamu dan jangan melihat orang yang berada di atas kamu, kerana hal itu lebih baik agar kamu tidak memandang rendah dengan nikmat Allah yang telah dikurniakan kepada kamu. Jadi, ingat tips ini, lihat orang yang berada di bawah kamu. Jom kita contohi pula qanaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kisah Sayyidina Umar Al-Khattab, Rasulullah dan tikar daun. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang berbaring di atas tikar daun tanpa sebarang alas, sehingga berbekas badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ketika itu menangis melihat keadaan baginda. Nabi bertanya, "Wahai Umar, kenapa kamu menangis?" Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, Raja Kisra dan Raja Kaisar menetap di istana yang mewah. Adakah begini keadaanmu ya Rasulullah?" Lantas baginda menjawab, "Tidakkah engkau redha bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat?" Persoalannya, mengapakah Rasulullah berfikiran demikian? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu darjatnya lebih tinggi daripada semua raja yang ada di dunia. Murid-murid, itulah contoh qanaah dan erti syukur kepada nikmat Allah.
begitulah contoh yang wajar kita ikuti, iaitu bersifat qanaah dan melihat nikmat akhirat itu lebih utama daripada nikmat dunia. InsyaAllah kita akan jadi lebih qanaah. Kisah qanaah Rasulullah SAW yang seterusnya adalah kisah makanan keluarga Rasulullah. Rasulullah sekeluarga tidak pernah makan makanan yang mewah atau makan hingga kenyang. Pernah berbulan-bulan di rumah baginda, tiada sesuatu pun untuk dimasak. Apabila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Apakah yang menjadi makanan kalian?" Lantas beliau menjawab, "Dua benda hitam atau al-aswadan, iaitu kurma dan juga air." Murid-murid, apakah makanan anda pada hari ini? Ayam goreng ataupun ikan kering, nasi putih dan telur goreng? Apapun makanan kita, cukuplah dengan menyebut Alhamdulillah, kerana yang penting adalah nikmat kenyang. Contohilah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti murid-murid akan dapat menjiwai sifat qanaah yang sebenar, kerana Rasulullah adalah teladan yang terbaik kepada umat manusia. InsyaAllah anda boleh. Murid-murid, jom kita muhasabah diri. Adakah kita telah memiliki ciri-ciri Muslim yang bersifat qanaah? Yang pertama, beriman bahawa Allah Maha Ar-Razzaq, yang bermaksud percaya tanpa ragu-ragu bahawa Allah Maha Pemberi rezeki, iaitu Allah lah yang menjadikan rezeki dan mengurniakannya kepada seluruh makhluk. Seterusnya, sentiasa bersyukur, iaitu mensyukuri segala pemberian Allah dengan cara mengingatinya, mengagungkannya. Seterusnya, menggunakan nikmat yang Allah berikan tersebut ke jalan yang diredainya. Contohnya, bersedekah dan membantu orang yang memerlukan. Apalagi, sabar dan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim, kita wajiblah percaya bahawa Allah menguji seseorang hamba kerana dia mengasihinya, bukan membencinya. Dan sebagai seorang Muslim juga, kita wajib percaya bahawa semua ujian Allah mempunyai hikmah yang baik kepada makhluknya. Yang keempat, hidup secara sederhana, iaitu tidak boros. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baik perkara adalah di tengah-tengahnya, iaitu sederhana. Namun perlu ingat, kesederhanaan tidak terhad kepada perbelanjaan sahaja, tetapi perlu dititik beratkan dalam semua aspek kehidupan, contohnya percakapan, pergaulan, beribadah, berpakaian, menguruskan kerjaya serta kehidupan peribadi. Muslim yang bersifat qanaah akan berusaha meningkatkan kesejahteraan hidup. Kita hendaklah berusaha dengan sedaya upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan, berusaha untuk memberikan sumbangan kepada negara dan banyak bersedekah walaupun belum menjadi kaya. Seterusnya, selalu bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 122 yang bermaksud, kepada Allah sahajalah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal atau menyerah diri.
Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah berusaha dengan sedaya upaya. Orang yang bersifat qanaah akan menggantung segala pengharapannya kepada Allah semata-mata dan bukan kepada makhluk yang diciptakannya. Akhir sekali, tidak iri hati kepada nikmat orang lain. Insya-Allah, sekiranya murid-murid menguasai semua ciri-ciri ini, maka murid-murid akan mendapat sifat qanaah yang tulen dan berjaya, insya-Allah. Murid-murid menjadi orang yang bersifat qanaah tidaklah sia-sia. Pastinya ada hikmah kepada kita. Antara hikmah bersifat qanaah adalah kehidupan menjadi tenang dan juga tenteram. Seterusnya, Allah juga akan memuliakan diri orang yang bersifat qanaah. Ketiga, orang tersebut akan menjadi Muslim yang penyabar dan bersyukur kepada segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, natijahnya adalah kita yang bersifat qanaah akan berkasih sayang sesama masyarakat. Pada pandangan kita, orang lain lebih utama daripada kita. Dengan berfikiran demikian, kita akan membantu orang-orang yang susah yang berada di sekeliling kita, insya-Allah. Murid-murid, masih ingat lagi objektif kita pada hari ini? Yang pertama, tentang pengertian. Yang kedua, berkaitan ciri-ciri qanaah. Dan yang ketiga, hikmah qanaah. Ini adalah tugasan murid-murid. Di rumah anda, sila senaraikan semula ke semua tiga perkara tadi dan kemudian rujuklah kepada guru agama anda masing-masing. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, muallim akan ajarkan satu doa supaya kita menjadi orang yang qanaah. Jom sama-sama kita mengangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Ya Allah, aku memohon padamu petunjuk, ketakwaan, diberikan sifat afaf dan berasa cukup. Amin ya rabbal alamin. Sekadar itu dahulu pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.